Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan saya Ustaz Mi di dalam segalanya mudah di dalam PDPC bersama Ustaz Mi. Alhamdulillah, amin ya rabbal alamin. InsyaAllah adik-adik yang Ustaz Mi kasih kerana Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita dapat bertemu lagi. Apa khabar adik? Sihat? Alhamdulillah. Jadi sebelum kita nak mulakan, adik-adik tengok dulu video yang Ustaz Mi nak paparkan kepada adik-adik. Zas. Ahlussunnah wal Jamaah berasal dari bahasa Arab yang jika dibedah maka akan terdapat 3 kata, yaitu ahlu, sunnah, dan jamaah. Ahlu berarti golongan atau kelompok, sedangkan sunnah adalah sesuatu yang bersumber dari Rasulullah SAW, dan kata jamaah adalah bersama-sama atau bersatu. Dengan demikian ahlus sunnah dapat dikatakan kelompok atau orang-orang yang mengikuti sunnah Nabi SAW dan menjaga kesatuan barisan kaum muslimin. Berdasarkan susunan kalimatnya, maka dapat dikatakan ada 2 ciri utama yang melekat pada ahlus sunnah, yaitu mengikuti Nabi Muhammad SAW dan menjaga persatuan. Perintah mengikuti Nabi Muhammad SAW satu paket dengan perintah taat kepada Allah Ta'ala. Bahkan syahadat yang merupakan persaksian akan keesaan Allah satu paket dengan pengakuan terhadap kerasulan Nabi Muhammad SAW. Sedangkan persatuan adalah karakter yang tidak bisa dilepaskan dari ahlus sunnah. Bersatu merupakan tuntutan dari sunnah. Bersatu adalah prinsip utama dalam Islam. Okey adik, dah tengok video yang Ustaz Mi paparkan tadi? Ya, itulah salah satu video yang Ustaz Mi saja paparkan pada adik-adik, dan Ustaz Mi nak adik-adik teka apakah tajuk yang kita bakal belajar pada hari ini. Ya, dah dengar dah tu? Pandai. Adik-adik, hari ini kita akan belajar Akidah Ahlussunnah wal Jamaah, pelajaran yang ke-10, bidang Akidah tingkatan 5 KSSM. Adik-adik boleh rujuk di dalam buku teks. Ada buku teks? Pandai. Okey, adik-adik boleh buka buku teks, sebab Ustaz Mi akan membicarakan, membincangkan, membacakan kepada adik-adik sambil-sambil menerangkan sedikit sebanyak ilmu yang ada untuk memahamkan adik-adik kepada adik-adik tentang tajuk ini. Jadi adik-adik buka buku teks pada muka surat 81 hingga 86. Dah sedia adik-adik? Cantik. Okey, adik-adik boleh tengok di paparan. Okey, sekarang adik-adik dah tengok di paparan. Inilah Akidah Ahlussunnah wal Jamaah, pelajaran 10 bidang Akidah tingkatan 5 KSSM, muka surat 81 hingga 86. Dan pada kali ini adik-adik kita akan membicarakan objektif pembelajaran kita. Yang pertama ialah menyatakan takrif Ahlussunnah wal Jamaah. Yang kedua, menerangkan prinsip Ahlussunnah wal Jamaah. Yang ketiga, menerangkan aliran yang bertentangan dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Apakah aliran itu? Kita akan tengok pada 3 aliran. Yang keempat, menerangkan pandangan Ahlussunnah wal Jamaah dan aliran yang bertentangan dengannya tentang beberapa perkara. Dan yang terakhir, yang kelima, menerangkan kepentingan berpegang dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dan sebenarnya ada yang ke-6, cuma Ustaz minta letak dalam ni. Apa dia? Yes, pandai. Ada latihan pengukuhan di dalam deskripsi di bawah, iaitu link quiz Google Form untuk adik-adik jawab. 25 soalan kesemuanya dengan 100 markah. Adik-adik boleh ulang-ulang sampai adik-adik dapat mengukuhkan pemahaman adik-adik tentang tajuk ini. Jadi kita tak nak buang masa adik-adik, kita terus kepada takrif Ahlussunnah wal Jamaah. Apakah takrif Ahlussunnah wal Jamaah ini? Okey, tengok di paparan. Kumpulan majoriti umat Islam yang memahami dan berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah menerusi para sahabat dan tabi'in serta tabi'in dengan prinsip akidah, syariat dan akhlak. Inilah takrif Ahlussunnah wal Jamaah, ya. Satu golongan majoriti umat Islam yang memahami dan berpegang teguh dengan Al-Quran, As-Sunnah menerusi siapa? Sahabat. Sahabat faham kan? Yang bergaul dengan Nabi Muhammad SAW, yang mengalami kehidupan bersama dengan Nabi Muhammad SAW, sempat bersama dengan Nabi Muhammad SAW, itu sahabat. Dan tabi'in, tabi'in dia tak sempat dengan Nabi, tapi dia sempat mengalami kehidupan bergaul bersama dengan para sahabat Nabi Muhammad SAW, itu dipanggil tabi'in. Dia tak sempat jumpa Nabi, tapi dia sempat bergaul dengan sahabat Nabi Muhammad SAW, itu tabi'in. Dan serta tabi'in. Siapa tabi'in? Tabi'in dia tak sempat dengan Nabi, tak sempat dengan sahabat, tapi dia sempat dengan tabi'in. Pendek kata dia ni anak murid lah, anak murid tabi'in. Ya, dia tak sempat
dengan Nabi, tak sempat dengan sahabat Nabi, tapi dia sempat dengan tabi'in. Jadi mengalami kehidupan bersama, bergaul dengan tabi'in. Jadi inilah dipanggil tabi'in. Dalam prinsip akidah, syariat dan akhlak, mereka mengamalkan cara hidup berakidah, bersyariat, akhlak. Dalam segi tasawufnya, mereka berpegang dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Faham adik? Cantik. Inilah takrif Ahlussunnah wal Jamaah. Kita terus. Ahlussunnah wal Jamaah dikenali juga sebagai berbagai nama. Adik-adik boleh tengok. Selain daripada kita terkenal Ahlussunnah wal Jamaah, tapi ada nama lain. Kalau orang sebut nama ini, ya Ahlussunnah wal Jamaah tu. Faham? Jadi nama masyhurnya antara lain selain daripada Ahlussunnah wal Jamaah ialah As-Salafus Soleh. Kalau orang tanya As-Salafus Soleh ni Ahlussunnah wal Jamaah ke? Ya, Ahlussunnah wal Jamaah. Yang kedua As-Sawadul Azam. Ini juga Ahlussunnah wal Jamaah. Al-Asy'ariyah Ahlussunnah wal Jamaah. Al-Maturidiyah Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlul Hadis Ahlussunnah wal Jamaah. 5 ini nama lain bagi Ahlussunnah wal Jamaah. Faham adik? Cantik. Kita terus. Ini apa dia? Ini adalah prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Okey? Yang pertama, iman ialah kepercayaan serta keyakinan dalam hati, pengakuan dengan lidah dan beramal dengan perbuatan. Ni kalau belajar akidah, kita dapat jumpalah yang ni. Apa maksud iman, adik? Ya, yakin dalam hati, mengaku dengan lidah, beramal dengan perbuatan kita sebagai bukti kesempurnaan iman kita. Tu prinsip pertama. Yang kedua, segala perbuatan manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, namun manusia diberi pilihan atau kehendak untuk melakukannya serta tidak perlu dihitung baginya melakukannya atau tidak perlu dihitung baginya dosa dan pahala. Ni prinsip dia. Kalau bab qada dan qadar, ni masuk dalam bab qada dan qadar lah ni. Okey, segala perbuatan manusia dah azali lagi diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi kita mesti ada, orang kata apa, usaha dan tawakal. Itulah dipanggil diberi pilihan atau kehendak nak lakukan ataupun tidak. Faham adik? Walau bagaimanapun diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tu, yang tu. Okey? Serta dihitung baginya dosa dan pahala. Kalau dia buat dosa, dia dapat dosa. Kalau dia buat pahala, dia dapat pahala. Okey, itu yang kedua. Yang ketiga, meyakini wujudnya perkara gaib. Ni prinsip kita ni. Akidah wujud perkara gaib seperti yang diwahyukan melalui Al-Quran dan As-Sunnah. Dia ada dalil. Apa sahaja dalam kehidupan kita, akidah Ahlussunnah wal Jamaah, dia Quran, hadis, dia mesti ada dalil. Kalau kita cakap sesuatu tanpa dalil, bukan. Dia mesti ada dalil. Macam ni wujud perkara gaib seperti yang diwahyukan, ada dalil. Al-Quran ada sebut, As-Sunnah ada sebut, hadis ada sebut. Antaranya termasuklah siksaan azab kubur, lagi hari akhirat, lagi titian sirat, lagi mizan, malaikat, jin dan banyak lagi. Ni antara contoh. Okey, itu yang ketiga. Yang keempat, adik, meyakini bahawa syurga dan neraka telah wujud, dan wujudnya itu sebelum dijadikan makhluk, dan kewujudan syurga dan neraka adalah kekal selama-lamanya. Mudah faham ya? Yang ni mudah faham. Maknanya syurga dan neraka dah wujud dah sekarang ni. Ni prinsip kita Ahlussunnah wal Jamaah. Ya? Faham adik ya? Yang kelima, syafaat. Syafaat ni pertolongan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syafaat pertolongan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dengan izin Tuhannya. Dengan izin Tuhan, biiznillah. Nabi dia boleh bagi, dia boleh tolong. Dia orang kata apa, boleh recommend kan? Dia ni bagus apa semua, dia nak tolong, Nabi dia akan tolong. Dia akan tolong. Tapi cara nak dapat syafaat Nabi, kita kena banyak selawat kat Nabi Muhammad SAW. Dia banyak selawat dah dekat Nabi, pandai, bagus, insya-Allah kita semua akan dapat syafaat daripada Nabi Muhammad SAW. Yang penting kita mesti banyak selawat dekat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Nanti Nabi akan tolong kita dengan izin Allah. Okey? Termasuk syafaat baginda untuk pelaku dosa besar, kerana mereka masih dikira beriman. Walaupun kita ada dosa besar, Nabi tolong kita, dia bagi syafaat pada kita, pasti kita akan ditolong oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walau bagaimanapun, yang tadi tu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, perutusan para nabi dan rasul adalah harus bagi Allah, bukan wajib. Sebab tu Ustaz Mi Kuning kan, dia bukan wajib. Kalau kita letak wajib, kita seolah-olah memaksa Allah. Okey, tak boleh.
Allah tak ada paksaan untuk dia. Jadi sebab itulah perutusan para nabi dan rasul adalah harus bagi Allah dan merupakan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala bagi manusia. Faham? Inilah antara prinsip 6 prinsip Ahlussunnah wal Jamaah yang perlu kita faham. Cantik adik-adik, kita terus. Ini dalil yang menunjukkan bahawa kita mestilah berada dalam Ahlussunnah wal Jamaah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. Surah Al-An'am ayat 153. Maksudnya, dan bahawasanya inilah jalanku yang betul dan lurus. Okey, Ahlussunnah wal Jamaah. Maka hendaklah kamu menurutnya dan jangan kamu menurut jalan-jalan lain daripada Islam. Kerana jalan-jalan yang lain itu mencerai-beraikan kamu daripada jalan Allah. Ini dalil yang mana kita kena berpegang pada jalan yang lurus ini. Jalan yang disebut sebagai akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Faham adik-adik? Cantik. Alhamdulillah. Okey, kita terus. Okey, nampak macam laju adik-adik? Ya, Ustaz Mi nak laju kan? Yang penting sampai pada adik-adik, ya. Sebab tajuk ni agak banyak kalau kita nak huraikan. Okey, kita terus. Sejarah ringkas aliran yang bertentangan dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Adik-adik boleh tengok terus. Ada 3 yang kita akan bincangkan. Ustaz Mi akan bagi tahu pada adik pada hari ini. Okey? Yang pertama Syiah, yang kedua Khawarij, yang ketiga Mu'tazilah. Ni ada 3. Okey? Kita tengok satu persatu. Syiah diasaskan oleh siapa? Tertulis di situ. Abdullah bin Sabah muncul pada zaman Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu an. Apa dia sejarah dia? Kumpulan yang menuntut supaya Sayyidina Ali bin Abi Talib dilantik sebagai khalifah selepas Rasulullah SAW. Pasal apa? Dan berkeyakinan, sebab mereka berkeyakinan bahawa hanya Ahlul Bait, iaitu ahli keluarga Rasulullah SAW. Jawab adik-adik. Bagus. Sahaja yang lebih layak memegang jawatan khalifah ini. Allahu Akbar. Ni Syiah. Ni tak boleh pakai ni. Ni bertentangan ni dengan akidah kita ni. Okey? Sebab tu kita kena bagi tahu hari ni. Okey? Syiah tu yang pertama. Khawarij ni diasaskan oleh Abdullah bin Wahab Al-Rasibi. Okey? Abdullah bin Wahab Al-Rasibi. Kumpulan pengikut Sayyidina Ali bin Abi Talib. Siapa dia ni? Dia ni adalah satu kumpulan pengikut Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu an yang berpaling tadah kerana tidak berpuas hati dengan keputusan Majlis Tahkim yang memihak kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Mereka ni berpaling tadah pasal apa? Pasal tak puas hati dengan keputusan Majlis Tahkim yang last kali berpihak kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Okey ni ya. Ni Khawarij. Adik-adik nak tahu pasal Majlis Tahkim? Boleh tanya pada ustaz dan ustazah adik-adik. Tapi secara ringkas, pasal tak puas hati inilah kepada keputusan yang akhirnya memihak kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Kesan pada Muawiyah bin Abi Sufyan cantik. Mereka makin berpegang dan sebagainya. Cuma di puak ataupun di pengikut Sayyidina Ali, dia jadi masalah. Dia jadi keretak. Dan last kali mereka buat satu kumpulan yang dipanggil sebagai Khawarij, yang diasaskan oleh Abdullah bin Wahab Ar-Rasibi. Faham adik? Cantik. Seterusnya Mu'tazilah diasaskan oleh Wasil bin Atta 80 hingga 180 Hijrah. Okey? Kumpulan yang diasaskan oleh Wasil bin Atta setelah berlaku perbezaan pendapat. Asalnya anak murid Wasil bin Atta ni. Anak murid siapa? Anak murid kepada Hasan Al-Basri. Kita baca sekali lagi. Kumpulan yang diasaskan oleh Wasil bin Atta setelah berlakunya perbezaan pendapat antara beliau dan gurunya, iaitu Hasan Al-Basri, tentang kedudukan pelaku dosa besar. Ada pencanggahan pendapat dan dia orang kata apa, dia apa tu? Nak cakap apa? Yang dia tetap dengan pendirian dia tentang kedudukan pelaku dosa besar. Kita nak tengok macam mana dia punya pendapat, nanti kita tengok. Last kali Hasan Al-Basri kata dia dah berpisah daripada kita. Last kali Wasil bin Atta buat satu kumpulan namanya Mu'tazilah. Ni aliran dia. Okey, cantik. Alhamdulillah. Sekarang adik-adik boleh tengok pula yang ni, prinsip-prinsip
yang dipanggilkan aliran yang bertentangan dengan akidah ahli sunnah wal jamaah. Okey, kita tengok satu persatu dan mudah adik-adik nak tengok. Kita terus compare di antara tiga-tiga ini. Yang pertama, yang atas ni Syiah. Okey, kita baca Syiah dulu boleh? Okey, kita baca Syiah dulu. Antara prinsip yang bertentangan dengan akidah ahli sunnah wal jamaah tentang Syiah ini, yang pertama, meyakini bahawa al-imamah, yakni kepimpinan, merupakan rukun agama dan telah ditentukan oleh Allah melalui lisan Rasulnya secara nas. Imamah, dia yakin yang tu kepimpinan kok mana pun kan mesti daripada ahlul bait. Tu yang dipanggil imamah. Okey, yang kedua, meyakini bahawa imam-imam pemimpin utama. Imam-imam ni apa? Bukan imam semayang. Imam yakni pemimpin utama, khalifah-khalifah mereka ni adalah maksum, iaitu terpelihara daripada dosa kecil dan dosa besar. Ni dah macam Nabi dah ni. Nampak? Ni yang salah ni, bercanggah ni. Yang ketiga, menyanjung ni Sayyidina Ali radhiyallahu an secara keterlaluan sehingga disamakan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Takkan sama adik-adik. Untuk kena faham, takkan sama. Itu yang kata bertentangan. Menyanjung keterlaluan sampai macam Nabi ni. Tak boleh. Yang keempat, mengamalkan at-taqiyah, iaitu menyembunyikan sesuatu yang boleh membahayakan diri harta bendanya dengan menampakkan sesuatu yang berbeza dengan hakikat sebenarnya. Maksudnya apa ni? Taqiyah ni satu istilah mereka menyorok identiti mereka. Senang faham yang tu. Menyorok identiti mereka. Kalau di kalangan golongan mereka, Syiah ni semua Syiah. Mereka beramal dengan Syiah. Dengan amalan Syiah. Tapi bila mereka masuk kepada golongan yang lain, contoh kalau negara kita kan mengamalkan akidah ahli sunnah wal jamaah, tiba-tiba ada satu orang Syiah datang kat kita, dia akan beramal macam mana kita beramal, dan dia sembunyikan identiti dia daripada kita. Nampak adik-adik? Dia menyorok. Taqiyah ni dia menyorok identiti dia. Dia sembunyikan identiti dia. Sebab apa? Tu yang tadi tu, sesuatu yang boleh membahayakan. Takut kena tangkap, takut dipanggil oleh majlis agama. Dia nak sembunyikan tu pasal apa? Pasal tu. Pasal dia takut ini akan membahayakan diri dan hartanya. Dan dia menampakkanlah sesuatu yang berbeza dengan hakikat sebenarnya. Tunjuk benda-benda yang sepatutnya mereka buat, mereka tak buat. Duduk dengan ahli sunnah wal jamaah, dia ikut macam mana ahli sunnah wal jamaah beramal. Faham adik? Cantik. Yang kelima, menambah nama Sayyidina Ali. Ini memang nampak kesesatan dia. Menambah nama Sayyidina Ali radhiyallahu anhu dalam syahadah ni. Selepas nama Nabi Muhammad SAW, kita lalu mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mereka ni tambah macam mana? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna aliyan amirul mu'minina haqqan. Tambah tambah ni lah yang dipanggil Syiah. Okay adik, hati-hati dengan Syiah. Dia ada di Malaysia. Jadi hati-hati. Sebab itulah kita bawa Syiah ni, supaya kita hati-hati dengan puak ni. Jangan kita terjebak dengan golongan ni. Tambah-tambah kalau adik-adik duk kan Google sekarang ni, guru banyak kat Google. Jadi bila nampak ni, ni nampak dah Syiah ni. Mengucap ada tambah ni. Pasal apa tambah? Tambah asyhadu anna aliyan amirul mu'minina haqqan. Yang ni dan lafaz syahadah. Okey, selesai Syiah. Kita tengok Khawarij. Antara prinsip bertentangan dengan akidah ahli sunnah wal jamaah adalah Khawarij. Apa dia? Kita tengok. Jawatan khalifah atau imam hendaklah diserahkan pemilihannya kepada rakyat untuk memilih sesiapa sahaja daripada kaum muslimin yang layak. Ni. Okey, jawatan khalifah mereka menganggap semua atas tangan rakyat. Okey, satu. Yang kedua, menyatakan bahawa Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu an telah melakukan dosa besar serta kufur kerana bersetuju mengadakan majlis tahkim. Ni yang tadi tak puas hati pasal majlis tahkim tadi ni. Lalu terus anggap Sayyidina Ali ni dosa besar. Dosa besar. Tak cukup dosa besar serta kufur. Allahu Akbar. Ini dahsyat ni. Kan? Sedangkan Sayyidina Ali di antara yang dijamin juga masuk syurga kan? Dia menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan? Kerana bersetuju dengan majlis tahkim, terus dia bagi Sayyidina Ali bin Abi Talib ni satu, orang kata apa? Hukuman. Hukum ni
Hukum apa? Hukum dia lakukan dosa besar dan kufur. Okey, yang ketiga, wajib keluar menentang pemimpin atau khalifah yang tidak adil. Ekstrim ni. Nampak tak adil, nampak masalah ada pemimpin ni, serang, perang dia. Yang tu. Yang keempat, beriktikad bahawa orang yang melakukan maksiat dikira pendosa besar dan kafir. Ekstrimnya. Ekstrim. Okay? Iktikad bahawa orang yang melakukan maksiat dikira pendosa besar dan kafir. Kafir ni. Melampau. Okey, ini Khawarij. Kenal dia dan pastikan kita tidak termasuk dalam golongan ni. Yang Mu'tazilah pula, ujung sana. Antara prinsip yang bertentangan dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, yang pertama, at-tauhid, yakni menafikan sifat ma'ani, qudrat, iradat, ilmun, hayyul, sama', basar, kalam. Ini semua sifat ma'ani pada zat Allah SAW. Itu nafi. Okey. Yang kedua, al-adlu, meyakini manusia bertanggungjawab sepenuhnya atas perbuatan mereka sama ada baik atau buruk tanpa ditentukan oleh Allah. Tak ada kaitan dengan Allah Subhanahu Wa Taala punya qada dan qadar. Ini semua dipertanggungjawab sepenuhnya atas kita sama ada baik dan buruk, dan minta maaf, tak ada kaitan dengan Allah. Tu pendapat mereka ni, Mu'tazilah ni. Ahlussunnah wal Jamaah, ingat tak tadi? Dia berdasarkan apa tadi? Ya, ikhtiar kita, usaha kita. Kalau kita buat baik, kita dapat baik, kita dapat pahala. Kalau kita buat jahat, kita dapat dosa. Walau bagaimanapun, ia telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, al-wa'du al-wa'id, meyakini bahawa Allah Subhanahu Wa Taala wajib memberikan balasan baik kepada orang yang taat dan ancaman azab kepada orang yang melakukan maksiat. Salah dekat sini apa? Dia kata Allah Taala wajib. Itu salah. Allah Ta'ala bukan wajib, dia tak wajib. Kalau wajib, kita seolah-olah memaksa Allah. Salah kita tu, salah akidah tu. Faham tak dia? Sebab Allah Ta'ala ni harus, macam kita harus Allah Ta'ala nak bagi tu, kan? Nak bagi balasan baik dan buruk pada kita ni. Balasan baik kepada orang yang taat dan ancaman azab kepada orang melakukan maksiat ni, ini harus bagi Allah. Dia berdasarkan iradat Allah, kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kita serah pada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita ingat Allah Taala dah janji dengan kita, kan? Faham tak, Dek? Janji baik dan janji buruk Allah Taala dah cakap. Kita tak boleh cakap Allah Taala tu wajib bagi balasan tu kat kita. Faham tak, Dek? Cantik. Yang keempat, al-manzilah bainal manzilatain, meyakini bahawa pelaku dosa besar berada pada satu kedudukan antara mukmin dan kafir. Ni, nampak? Dosa besar yang ada tadi, yang tadi ni, dia bercanggah dengan siapa dia dah? Tok guru dia ni, Wasil bin Attab tadi kan. Faham tak tadi? Yang tadi asal tadi sejarah dia, dia pasal apa? Dia buat satu aliran Mu'tazilah ni pasal bercanggah pandangan dengan guru dia, lalu dia stay. Dia ada pandangan dia sendiri, lalu dia berpisah dengan pandangan Hasan Al-Banna. Apa tu? Apa nama tadi? Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri. Okey, Hasan Al-Basri, tok guru dia, bercanggah dengan tok guru dia tentang ni dosa besar ni. Pada dia meyakini bahawa pelaku dosa besar dia sekarang berada pada satu kedudukan antara mukmin dan kafir. Okey, dia kata macam tu, dan mereka kekal di dalam neraka, azab yang paling ringan. Nampak? Itu pandangan dia yang menyebabkan dia berpisah dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang dipegang oleh tok guru dia sendiri, iaitu Hasan Al-Basri. Yang kelima, al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, meyakini bahawa menyeru kebaikan dan mencegah kemungkaran ataupun keburukan adalah wajib ditegakkan dalam keadaan apa sekalipun. Al-ma'ruf, al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, macam mana pun kita kena tegakkan. Bahaya ni. Dia agak ekstrim. Dia kalau orang tu tak nak buat benda baik je, cegah kamu buat maksiat je, dia kena cegah sehabis cegah. Maksudnya halal darah dia. Faham tak, Dek? Ekstrim lah ni. Kok mana pun kita kena, orang kata apa, tegakkan dalam keadaan apa sekalipun. Tapi dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah kan ada, kita nak cegah kemungkaran, ikut kita. Kalau kita kuat dengan kuasa kita, kalau kita lemah sikit dengan lisan kita.
Kalau lemah lagi, dengan hati kita yang membenci apa orang tu buat. Kan nampak lebih lembut, tapi yang ni ekstrim ni. Dia macam mana pun kita kena cegah keburukan tu sampai dia tak buat. Nampak tak, Dek? Faham tak, Dek? Cantik. Inilah Mu'tazilah. Alhamdulillah. Okey, kita tengok spektrum ilmu yang ada dalam buku teks. Adik-adik pun boleh tengok. Ciri-ciri pemikir Khawarij telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Sahal bin Hunayf, bahawa Rasulullah SAW bersabda sambil menunjukkan ke arah Iraq. Tunjuk ke arah Iraq. Kemudian Rasulullah pun bersabda, yakhruju minhu qaumun yaqra'una al-Quran la yujawizu taraqiyahum yamruquna minal islami muruqal sahmi minar ramiyah. Nampak? Dia kata apa? Maksudnya dari sanalah yang Nabi tunjuk tadi, Iraq tadi, sanalah muncul sekelompok kaum yang membaca Al-Quran tidak melebihi kerongkong mereka. Mereka keluar dari Islam sebagaimana anak panah keluar dari busurnya. Rujuk buku teks, dia kata 5 KSM muka surat 83. Okey, tengok seterusnya. Doa yang boleh dilazimi agar dikurniakan kefahaman Islam yang benar, dilindungi daripada aliran yang menyeleweng. Ini ulama kita buat satu doa yang sedap didengar, yang cantik didengar. Allahu Akbar. Okey, ni selalu kalau kita dengar lepas semayang, ada imam-imam yang baca. Kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Maksudnya, ya Allah, tunjukkanlah kepada kami kebenaran itu sebagai kebenaran, dan rezekikanlah kami untuk mengikutinya, dan tunjukkanlah kepada kami kebatilan itu kebatilan, dan rezekikanlah kepada kami untuk menjauhinya. Cantiknya doa untuk kita dilindungi daripada aliran yang menyeleweng. Yang tadi Mu'tazilah, Khawarij, Syiah, ni semua menyeleweng daripada akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Okey, Dek, isu akidah yang pertama. Okey, adik boleh tengok di paparan Ustaz Mi dah bagi dah sebelah menyebelah. Okey, isu akidah, pandangan Ahlussunnah wal Jamaah, pandangan aliran yang bertentangan. Jom kita tengok satu persatu. Okey, adakah Al-Quran makhluk? Ni persoalan dia. Lalu pandangan Ahlussunnah wal Jamaah, dia boleh tengok, meyakini bahawa Al-Quran adalah kalam Allah Subhanahu Wa Taala yang bersifat qadim, yakni sedia ada. Dia bukan dicipta dan bukan direka, dia sedia ada dan bukan makhluk. Faham tak, Dek? Okey, pandangan aliran yang bertentangan, dia kata apa? Mu'tazilah, tengok, mengatakan bahawa Quran adalah makhluk bersifat hadis, yakni baru. Okey, baru maknanya direka, diciptakan. Tu baru. Okey, Syiah, Al-Quran yang ada pada hari ini adalah palsu. Tu cakap palsu, tidak asli, dan telah terjadi pengurangan dan perubahan. Ni semua bertentangan dengan akidah kita. Faham, Dek? Cantik. Melihat Allah. Okey, bab melihat Allah, meyakini bahawa semua orang mukmin dapat melihat Allah SWT di syurga pada hari akhirat kelak. Ni ada hadis, Dek. Ada hadis sahih. Tapi pandangan kita macam ni. Kita tengok pandangan mereka pula. Mu'tazilah kata apa? Mengatakan bahawa mustahil dan mumtani', tidak boleh terjadi. Dia kata makhluk boleh melihat Allah sama ada di dunia maupun di akhirat, kerana Allah tidak menyerupai makhluk. Bertentangan. Okey, yang ketiga, pelaku dosa besar. Macam mana pelaku dosa besar? Pada akidah Ahlussunnah wal Jamaah, dia kata apa? Tetap dikira sebagai mukmin. Kita ni tetap dikira sebagai mukmin, bukan kafir, tetapi dihukum sebagai fasik. Dia ada pula letak kat situ, fasik. Orang melakukan dosa ni kerana melakukan dosa besar, jika tidak bertaubat. Bila taubat, Allah Ta'ala terima taubat kita. Dia jadi cerita macam dalam kitab Riyadhus Shalihin kan, yang bunuh 100 orang, last kali dengan rahmat Allah, dia bunuh 100 orang, Allah Ta'ala ampunkan dia. Okey, tapi kita tengok pandangan aliran yang bertentangan. Mu'tazilah dan Syiah Zaidiyah, dia kata apa? Pelaku dosa besar berada di antara mukmin dan kafir, serta mereka kekal di dalam neraka. Kekal dalam neraka. Duduk antara mukmin dengan kafir, kekal dalam neraka. Nak bagi faham, masuk neraka, tapi neraka yang ringan. Bukan neraka yang orang kata apa? Neraka yang dahsyat azabnya. Begitu. Khawarij pula, dia kata apa? Pelaku dosa besar dianggap kafir. Kafir terus, lagi ekstrim. Okay, Dek? Faham? Okay, qada dan qadar. Okay, kita tengok ni, kita punya akidah kita ni, Ahlussunnah wal Jamaah. Dia kata apa? Ketentuan, yakni qadar, dan segala perkara yang berlaku, qada,
di alam ini terjadi dengan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala sejak azali. Okey? Faham yang tu? Okey. Allah Subhanahu wa taala yang berkuasa mengatur segala perkara yang terjadi di alam ini. Allah lagi, kan? Pertama tadi Allah. Ada Allah kan? Dengan kebijaksanaan Allah, Allah Taala buat tu sejak azali lagi. Dan dia yang mengatur alam ni. Macam mana nak jadi tu Allah yang buat. Okey, berkuasa mengatur. Kita tengok yang ketiga. Lalu kita ni meyakini bahawa semua perkara yang baik dan buruk datang daripada Allah. Baik ke buruk ke semua Allah. Sebab tadi qada dan qadar telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebijaksanaan Allah Taala. Semua ni dah di Allah Taala punya kuasa dia, dengan kebijaksanaan Allah Taala sejak azali lagi dah ada. Dan dia mengatur segala perkara yang terjadi di alam ini. Jadi buruk dan baik datang daripada Allah. Mengurniakan manusia akal untuk berfikir dengan berikhtiar untuk memilih antara baik dan buruk. Jadi soal kita ni, jangan kita kata sejak azali Allah Ta'ala dah bagi aku jadi jahat, betul aku jahat. Bukan macam tu. Bukan macam tu. Faham yang ni? Dia kata apa? Manusia ada akal untuk berfikir dan berikhtiar untuk memilih baik ataupun buruk. Jadi soal baik atau buruk kita buat, ia adalah berdasarkan pilihan. Faham? Pilihan kita. Jangan salahkan Allah. Allah Ta'ala bagi akal, fikir, dan baru buat. Benda baik kita buat, dapat pahala. Benda buruk kita buat, kita dapat dosa, masuk neraka. Faham tak, dek? Ya. Kalau tak bertaubat, buat dosa, tak bertaubat, neraka lah kita. Faham tak, dek? Jadi ini kita kena faham konsep qada dan qadar kita ni. Okey, ini kita tengok Mu'tazilah kata apa. Meyakini bahawa setiap perkara baik dan buruk datangnya daripada manusia sendiri. Nampak? Dia tak ada kaitan dengan Allah, tak ada. Tu salah dia kat sini. Yang tadi semuanya Allah Ta'ala yang atur, Allah Ta'ala buat sejak azali lagi. Kan? Syiah Zaidiyah, perbuatan manusia adalah dilakukan oleh manusia, bukan Allah. Sekali lagi, dia tidak ada kaitan dengan Allah. Jadi mereka terus kata apa, terpisah pandangan aliran yang bertentangan dengan akidah kita Ahlussunnah wal Jamaah. Kedudukan imam, kepimpinan ni tadi, mempercayai bahawa kedudukan iman, kedudukan iman, mempercayai bahawa iman seseorang boleh bertambah dan berkurang bergantung pada amal soleh dan maksiat yang dilakukannya. Ni kita, okey, iman kita boleh bertambah dan boleh berkurang mengikut apa? Mengikut amal soleh dan maksiat yang kita lakukan. Lagi banyak amal soleh kita buat, lagi terbuka jalan-jalan buat baik pada kita, bertambah lagi iman kita. Tapi kalau kita buat maksiat, iman kita merudum jatuh, lalu dibukakan lagi jalan-jalan untuk kita buat jahat. Yang tu yang kita takut. Sebab itulah kita kena pilih apa, adik? Ya, buat benda baik. Buat baik je. Dalam dunia ni buat baik je, iman kita akan bertambah. Istiqamah. Okey, tengok Mu'tazilah dan Khawarij pula kata apa? Ni bertentangan ni. Iman seorang tidak berubah dan tidak berkurang. Iman tetap. Tak ada cerita naik turun, tak ada. Tak ada cerita naik turun, tak ada. Dalam Islam naik turun tak ada. Iman kita tetap. Yang Ahlussunnah wal Jamaah kata bergantung pada amal soleh dan amal buruk mereka, itu tak betul. Kita Ahlussunnah tadi apa? Ya, bergantung pada amal soleh dan buruk kita. Kalau amal soleh kita buat baik, banyak tingkat iman kita. Kalau kita buat maksiat, amal buruk kita, maka iman kita merodoh. Okey, tu bergantung. Lalu mereka ni terus terpisah, ataupun aliran mereka bertentangan dengan pandangan kita Ahlussunnah wal Jamaah. Dan yang kedua, iman ada apabila melakukan kebaikan, dan iman hilang apabila melakukan kemungkaran. Hilang tu. Dia bukan cerita tambah kurang, dia cerita hilang. Buat baik, iman ada. Buat jahat, tak ada iman. Lain. Okay, faham? Cantik. Inilah dia isu akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang bertentangan dengan pandangan aliran yang bertentangan tadi, Syiah, Mu'tazilah, Khawarij. InsyaAllah. Okey, ni yang terakhir, adik. Yang terakhir, kepentingan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Okey, yang pertama, mendapat keredaan Allah. Yang kedua, menjadi asas penerimaan suatu amalan. Yang ketiga, memelihara kesucian agama Islam. Ni kepentingan akidah kita ni, inilah dia. Okey, dapat redha Allah. Sebab kita ada di jalan Allah SWT yang berpegang dengan Quran dan Sunnah. Yang tadilah masuk Ahlussunnah wal Jamaah tadi tu. Ya, menjadi asas penerimaan suatu amalan. Okey, memelihara kesucian agama Islam. Sebab kita dah betul
Okey, yang keempat, menjamin keamanan negara. Kita tak ekstrim macam Mu'tazilah, macam Khawarij. Yang kelima, mengelakkan umat Islam daripada terjebak dengan ajaran sesat. Bila kita belajar Ahlussunnah wal Jamaah, kita tahu dah dia punya comparison dia punya perbandingan dia tu. Jadi kita tak terjebak sebab kita dah pegang dengan Ahlussunnah wal Jamaah yang benar ini. Okey, yang keenam, membersihkan akidah dengan sebarang bentuk kekeliruan. Bila kita dah tahu, kita dapat bersihkan. Kita tahu satu maklumat ni dari Syiah, kita dapat bersihkan sebab kita dah ada dah akidah Ahlussunnah wal Jamaah dalam diri kita. Sebab tu kena belajar lagi adik-adik tentang akidah ini. Yang terakhir, menghindarkan umat Islam daripada fahaman yang melampau ekstrim. Kalau kita belajar tadi kan, ekstrim. Khawarij ekstrim, Mu'tazilah pun ekstrim. Yang bagus, yang terbaik, yes, akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang berpegang dengan Quran dan As-Sunnah sahabat, tabi'in dan tabi'in. Faham adik? Cantik? Alhamdulillah. Syukur pada Allah SWT. Sekadar itu dulu dah bersama dengan Ustaz Mi adik-adik. Terima kasih tahniah bersama dengan Ustaz Mi sampai ke saat ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang Ustaz Mi sampaikan dapat kita amal, insya-Allah. Dan jangan lupa jawab soalan Google Form, 25 soalan yang Ustaz Mi sediakan untuk adik-adik. Kukuhkan pengetahuan adik-adik, pemahaman adik-adik. Dan jangan lupa subscribe channel Ustaz Mi ni agar dapat keberkahan daripada apa yang Ustaz Mi sampaikan dan dapat kita mengembangkan lagi agama kita. Jangan lupa share-share kan adik-adik. Sebab Ustaz Mi tak nak Ustaz Mi saja dapat pahala, adik-adik juga dapat pahala yang mengalir daripada perkongsian yang adik-adik buat. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Jazakumullah khairan. With